Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qail fahuwa asdaqul qailin. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, Fadilatul 4, Ketua Kampung, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin dan hadirat para tamu Allah yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam ni dapat lagi kita bertemu bagi menyambung kuliah pengajian Sirah An-Nabawiyah. Ya, terlalu banyak keistimewaan dan fadilat, ya, fadilat yang kita dapat sebalik kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah yang kita belajar ni bukan sirah siapa-siapa, dia adalah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam cerita ni ada terkait diceritakan sahabat-sahabat yang berada, ya, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ambil pengajaran, pedoman, panduan, ya, untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia yang fana ini, yang ianya bersifat sementara jua. Ya, sahabat-sahabat dulu mereka beruntung, mereka adalah generasi awal. Ya, dan ada sebahagian mereka ni yang ayat Quran turun ini dengan sebab mereka. Ya, contoh kisah Anas bin Nadar. Ya, saya petik tadi ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Ya, ayat yang turun berkait dengan Anas bin Nadar. Siapa Anas bin Nadar ni? Anas bin Nadar ni yang syahid dalam perang Uhud. Ya, yang syahid dalam perang Uhud, dia adalah anak saudara kepada, ya, Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni siapa? Malik bin Nadar ni ialah ayah kepada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, Malik bin Nadar. Anas bin Nadar. Berarti Anas bin Nadar ini adalah pak saudara kepada Anas bin Malik. Dia dua beradik dengan Malik. Malik dan Anas ni dua beradik. Tonton yang saya hormati sekalian, ya, dan kita baca ayat Quran ni sampai hari kiamat. Selagi kita hidup, dunia hidup ada, Quran ni kita akan baca. Dan ayat ni dirakam, Allah rakamkan dalam Quran supaya kita baca Quran, kita faham, kita boleh belajar asbabun nuzul kepada ayat Quran, sebab-sebab turun ayat. Ya, kalau kita belajar ilmu hadis, kita akan belajar asbabul wurud, sebab terbitnya hadis tu. Ya, sebab-sebab terbit hadis tersebut. Kan, ada sebab.
Macam satu ketika Nabi SAW sejurus selepas sembahyang subuh, Nabi jadi imam pagi tu, Nabi jadi imam sembahyang subuh. Nabi selesai solat bersama makmum, bersama para sahabat, Nabi pusing ke belakang. Apa yang Nabi tengok? Ramai pagi tu pakat datang sembahyang subuh. Lalu Nabi pun tanya, azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah al-Jarrah qadima minal Bahrain bi syai'in. Boleh jadi ramai pagi ni datang ramai-ramai ni kerana kalian terdengar berita Abu Ubaidah al-Jarrah balik daripada Bahrain dengan sesuatu. Sahabat yang mari pagi tu, tuan-puan sekalian, mereka tak boleh nak selindung lagi sebab ramai pada kebiasaan. Jadi bila Nabi tanya, mereka jawab apa? Mereka jawab, ramai yang jawab, ajal ya Rasulullah. Ajal ini bermakna na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami mari ni pagi ni ramai ni sebab kami dengar Abu Ubaidah al-Jarrah yang menjadi wakil Rasul pergi ke Bahrain untuk kutip jizyah. Maka balik Abu Ubaidah ni, berita kepulangan Abu Ubaidah ni dah tersebar. Tuan-tuan bayang, zaman tu bukan ada WhatsApp group, bukan ada medsos macam hari ni. Ya, hari ni dalam pada WhatsApp tu, WhatsApp kita sebar, kita kata rahsia ni jangan sebar, sebar tuan-tuan. Ya, ni zaman kita ni berlaku tak ada berapa second je terus tahu. Ya, terus dapat tahu. Ya, yang kena tangkap beli nombor ekor siapa. Ya, anak siapa, anak si Fulan, anak tu imam ke anak siapa. Contoh benda tu mudah tersebar. Tu yang ada satu cerita tu kan, orang mari mengadu kat Tok Imam, Tok Imam ni anak beli nombor ekor. Astagfirullah, dia kata. Tapi kena Tok Imam. Alhamdulillah, dia kata. Alhamdulillah pula pasal kena. Ya. Saya ni tuan-tuan pengalaman nak kongsi, mungkin saya pernah cerita dah kat sini tuan-tuan dulu. Waktu saya kerja dulu, ni pengalaman-pengalaman indah yang kena kongsi, tapi tuan-tuan jangan beritahu kat orang lain lah. Kita kongsi sini je. Ya. Janji janji promise. Saya pernah tangkap AJK Masjid beli nombor ekor. Ni bukan cerita, ambil cerita orang, bukan, cerita yang saya lalui sendiri. Saya pernah tangkap AJK Masjid. Masjid mana saya tak payah sebut lah. Tapi saya pernah tangkap AJK Masjid beli nombor ekor. Beratur ni tuan. Ya. Yang menariknya, dia tahu dia AJK Masjid. Jadi dia beli nombor ekor pakai helmet. Sebab apa pakai helmet? Keselamatan. Takut cedera bahagian kepala. Dia pakai helmet, saya lalu-lalu tu, macam perasan lah. Break kata. Masa tu saya ajak kawan-kawan, adalah beberapa orang. Saya kata, jomlah, hari tu hari Sabtu, tapi kedai nombor ekor ni dia buka hari Sabtu. Buka kan? Buka? Tak biasa. Kok lah biasa. Ya. Dia buka hari Sabtu. Lepas tu saya pusing kat mana bentuk, tengok macam aku kenal. Berhenti dia pakai helmet ni. Saya pun masa tu saya pergi, saya turun, saya tak pakai kepiah, saya duduk belakang dia. Ya, dia pegang atas nombor ekor ni, siap tulis nombor ni, ada 2-3 nombor duk tulis. Nak beli ni. Saya pun duk tengok dia, tengok. Kita kenal lah, kita pejabat agama, memang duk jaga masjid-masjid daerah ni. Masjid dalam daerah, ya, masjid-masjid Korea. Kita kenal AJK. Gitu orang kadang masuk mesyuarat dia, kita kenal. Ya. Dia pun dengan tidak semena-mena dia pusing kepala. Pusing dia tengok, Allahu Akbar. Ustaz ke dia kata. Ya Allah, dia kata, malunya saya. Itu ayat mula keluar daripada mulut AJK Masjid ni lah, hak beli nombor ekor ni. Ya, saya kata Allah. Satu, yang kedua saya fikir, kenapa dia sebut Allahu Akbar? Sebab dia AJK Masjid lah. Allahu Akbar, dia kata, malunya saya. Ya. Dia kata apa? Dia kata dia kata kat saya, tak sangka betul. Dia tak sangka pasal saya. Saya pun kata, saya pun tak sangka juga, saya kata. Ya, tak sangkalah dia AJK Masjid beli kat nombor ekor. Masa tu dia kata apa? Ustaz, saya tak pernah beli, Ustaz, ni kali pertama. Saya tak pernah beli kali pertama. Saya pun tak apalah, saya kata nanti jumpa. Tuan-tuan tahu, lepas pada tu berminggu-minggu dia tak datang pejabat agama. Ni ya, saya sebut ni dengan tidak menyebut siapalah. Ya, tapi kena ambil pengajaran. Masalah penyakit juga, lantik orang ni yang bukan ahlinya.
Ada AJK masjid yang dilantik, dia kata dia bukan nak jadi AJK masjid. Tu yang kita jumpa AJK masjid ada di dalam Pahang ni, pakai seluar pendek lagi, main bola pakai seluar pendek. Tapi ni cerita beberapa tahun dululah, ya 6-7 tahun dulu. Dia AJK masjid, dia pakai seluar pendek. Kita tanya, AJK masjid apa pakai seluar pendek? Aku bukan nak AJK masjid, tapi dia orang lantik. Memang kehidupan dia macam tu, ya. Sosial semayang pun kadang ikut dan je lah, tapi dah dilantik, ya. Kemudian tak apalah, lepas pada tu dia mari. Tak lama kemudian bila dia datang, masa datang bincang tu tuan-tuan, cerita habis, ya. Tutup pintu bilik saya tu, dia kata, Ustaz, sebenarnya saya ni lama dah beli nombor ekor. Hari tu kata tu kali pertama, ya. Dia kata inilah kelemahan saya, ya. Saya pun kata, saya tanya dia umur apa, masa tu dia jawab umur saya sekian. Saya kata malulah, ini kalau saya buat kes ni malu kat anak-anak, naik turun mahkamah, ya. Kes apa? Kes nombor ekor, ya. Tikam belum tentu kena, tapi malu. Allah, Ustaz, saya malu. Dia kata lepas saya jumpa Ustaz tu, Ustaz tangkap saya tu, saya rasa macam tak nak jumpa dah Ustaz atas muka bumi ni. Malu punya pasal, ya. Tapi dah Ustaz panggil ni, saya datang lah. Lepas tu saya pun tak buat kes pun, cuma saya nasihat saja dia, ya. Janganlah sudah-sudahlah, kata malu apa semua. Saya juga pernah, ya, pengalaman ni diadu, ya. Apa lagi? Tak payahlah tu, kita cerita masa lain lah, ya. Macam-macam lah. Ini pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalui, saya pernah lalui, ya. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, waktu kita salah, Allah selamatkan kita. Waktu kita buat maksiat, Allah selamatkan kita. Allah pertemukan kita dengan penguatkuasa. Penguatkuasa tangkap kita, poli berkah kita, orang buat report kena tahan kita. Tuan-tuan ketahuilah, Allah Ta'ala sayang kat kita. Sebab kalau kita buat salah tak ditangkap, buat salah tak diberkah, buat salah orang pun tak tahu, penguatkuasa pun tak tahu, berarti apa? Berarti kita sedang dilepaskan oleh Allah dalam keadaan hanyut selama-lamanya, ya. Sebab tu bila kita salah, bila kita ditangkap, kita di soal siasat, kita diigat, kita kena muhasabah diri, dan kita kena satu, bertaubat tak dapat tidak, ya. Kita belajar bab taubat ni tak dapat tidak. Taubat ni semua dosa kena bertaubat. Dosa kecil kena bertaubat, dosa besar kena bertaubat. Ada dosa yang dosa kecil cukup dengan istighfar diampun oleh Allah. Ada dosa yang memang tak boleh dengan kita istighfar saja, dia kena mari dengan taubat nasuha. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu pada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang sebetul-betul taubat, sebenar-benar taubat. Ulama sebut, apabila dosa itu bersangkut dengan Allah Ta'ala, tinggalkan solat, ya, puasa tinggal dulu, langgar, aurat pun kita dedah dulu. Bila kita mari nak taubat ni, tuan-tuan puan sekalian, ada 3 syarat. Pertama sekali ialah kita kena menyesal di atas dosa-dosa salah silap kita dengan Allah Ta'ala. Contoh, kalau dalam kes yang saya sebut tadi, semayang, kita kena menyesal, duduk sorang-sorang tu sampai menitis air mata, semayang seorang-seorang menitih berdoa, apalah dulu aku tak semayang, ya. Jadilah seperti mana Anas bin Nadar yang saya nak cerita nanti ni, sebab dalam perenggan ni dia ada sebut tentang Anas bin Nadar ni. Cuma awal ni saya nak sebut Anas bin Nadar, tuan-tuan sekalian, dia terlepas, dia tak hadir perang Badar, dia tak terlibat dalam perang Badar. Dan masa tu dia bermonolog dengan diri dia. Dia bermonolog, dia bercakap dengan dia, celakalah Anas, apalah tak pergi perang Badar, ya. Ganjaran punya besar, fadilat punya besar, ada lagi ke perang yang lebih besar daripada perang Badar. Sedangkan perang Badar Allah ampunkan ahli Badar, ya. Allah ampunkan ahli Badar, ramai di kalangan sahabat yang syahid dalam perang Badar. Jadi Anas bin Nadar, dia tak berkesempatan pergi masa tu. Mungkin hatinya, nak pergi dah, entah lagi, lah tidak pergi. Sedangkan lepas itu mari penyesalan, ya Allah, kenapa lah ini tak sudi, aku tak pergi, ya, aku nak buktikan lepas ini. Saya tanya lagi, Rasulullah, bila perang ada perang yang pergi, perang yang memperjuangkan Islam, perang Rasul ni, mempertahankan
Dia janji aku kepada Allah bahawa akan berjuang mati-matian habis-habisan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab ini, Allah cerita ayat 23 ini berkaitan dengan Anas bin Nadhr. Minal mu'minina rijalun shadaqu. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang telah membenarkan janji mereka kepada Allah. Sebahagian daripada mereka telah bergugur syahid dalam perang. Itu sahabat-sahabat syahid dalam perang Badar. Mereka berjanji janji kepada Allah. Dan ada sebahagian mereka yang menunggu giliran untuk mati syahid. Antara waktu ialah Anas bin Nadhr. Dan Quran ini dia baca dengan Bapak sekalian. Berarti Quran ini relevan sampai bila-bila akan ada watak-watak seperti Anas bin Nadhr sampai hari kiamat. Ya, akan ada selagi dunia belum kiamat, akan adalah watak-watak yang sedang menunggu giliran masing-masing untuk dijemput pulang atas nama memperjuangkan Islam sehingga dia syahid. Allahu Akbar. Quran dibaca, direkam, disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Ahzab ni kita baca, sahabat, kita baca ayat ni, ayat turun dengan sebab kisah Anas bin Nadhr. Saya sebut kepada bila kita membicarakan pilihan taubat, ya, kita tak ada pilihan taubat yang ada susah. Ya, taubat yang susah. Dosa kecil cukup dengan istighfar. Kita istighfar minta ampun, terampun dosa kecil. Ya, kita bersolat sunat, kita sedekah, ya, kita tasbih, tahmid, tahlil, ya, terampun dosa-dosa kecil. Tapi dosa yang berkait dengan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, lalai terhadap perintah Allah, hak ni kita dapat tidak ada 3 syarat baru taubat itu jadi. Kalau dalam kes solat, mari menyesal, buat pula aku tinggal solat dulu, patut dulu dia pun solat. Ya, kalau dia mendedahkan aurat, dia kena menyesal sampai peringkat dia menyesal lah. Ya, dia delete semua gambar-gambar di Facebook yang pernah mendedahkan aurat, dan dia buat declaration, tolonglah Rasulullah, saya dah tutup aurat gambar-gambar yang sebelum ni, mohon semua delete, saya tidak mahu lagi berdosa di atas gambar-gambar tersebut. Berarti memang dia insaf sungguh-sungguh. Itu dia panggil taubat nasuha, menyesal. Yang kedua ialah wa ayyandama ala fi'liha wa ayyazama alla ya'uda ila maksiatin abada. Dia berazam untuk tidak mahu lagi kembali kepada maksiat tersebut. Tadi menyesal pertama. Yang kedua dia bagi keazaman. Aku ni berazam sungguh-sungguh pada tak nak kembali. Ya Allah, tak mahu dah. Apa dulu boleh tinggal sembahyang, dedah aurat. Ya, anak-anak aku tak jaga pun beraurat ni, isteri pun tak jaga ni dulu ni. Bila mari dah kesedaran menyesal ni, satu menyesal, yang kedua dia berazam. Ya, dia nekat sungguh-sungguh pada diri dia bahawa dia tak akan buat lagi benda maksiat tersebut. Dan yang ketiga ialah wa ayyuqli'a 'anil maksiyah, dia berpaling tadah terus daripada maksiat tersebut. Ya, dalam kes ni kita ni kadang-kadang kena pilih-pilih juga kawan-kawan yang boleh bawa kita dekat dengan Tuhan, kawan-kawan yang boleh menjauhkan kita dengan Tuhan. Ya, kawan-kawan yang masih lara, masih duduk dalam keadaan belum berubah ni tuan-tuan sekalian, kita kena ambil pendekatan untuk dakwah dia. Ya, tapi kita kena pilih kawan-kawan yang boleh bawa kita dekat dengan Tuhan. Bila tengok dia ingat ke Tuhan, bila tengok dia ingat, kita jadi ingat Allah. Tengok dia saja ingat. Ya, kita akan bermonolog dengan diri kita. Kita akan bercakap, macam mana dia, aku ni esok macam mana aku ni esok kalau, ya, anak-anak tengok dia bahagia saja, tengok tenang saja. Tengok si pula ni ingat kita pada Tuhan, tengok dia saja mengingatkan kita kepada selawat Nabi. Masya Allah. Ya, ada orang yang Allah Ta'ala bagi macam tu. Bila tengok saja wajah dia, mengingatkan kita kepada apa? Kepada rahmat Allah, kepada redha Allah. Ya, tapi ada orang bila tengok menyebabkan dia pula mari duk sembang dengan kita, ajak kita jadi lalai. Ya, hak kita nak pergi sembahyang jemaah, yang dia duk ajak kita pergi relax ya, penting sembahyang. Ya, tuan-tuan jaga sembahyang jemaah. Ya, ni kita nak sebut antara dalam perenggan ni ialah kisah Huzaifah. Ya, Huzaifah ibnul Yaman. Ya, saya dah sebut sikit pada pertemuan lepas. Huzaifah ni antara sahabat yang, ya, kelebihan Huzaifah ni, dia boleh mengenal orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi SAW.
ya, yang lebih, yang sangat mengetahui, dan dia beri kelebihan, dia boleh kenal orang ni ada munafik tak munafik. Sebab tu zaman Sayyidina Umar pernah tanya dia, wahai Huzaifah, di kalangan pegawai-pegawai aku ni ada tak yang munafik? Huzaifah kata ada. Ya, khabarkan padaku. Huzaifah tak bagi tahu. Berlalulah beberapa tempoh, Sayyidina Umar pecat satu orang pegawai dia. Maka jumpa balik, Huzaifah bagi tahu, yang kamu pecat itulah dia. Berarti dia antara sahabat yang disebut orang yang sangat kenal. Tuan-tuan, Nabi sebut, saya pesan pada diri saya dan semua kita, jaga solat jemaah ni. Kita solat jemaah ni bukan kerana orang. Jangan jadi munafik sembahyang nak tunjuk pada orang. Satu munafik dia nak tunjuk, kalau dia mendirikan solat pun, fa iza qamu ila shalah qamu kusala. Allah sebut bila dia mendirikan solat, dia diri dalam keadaan yang malas. Kita ni kena lawan ni sifat malas ni. Sebab kalau ada malas, kita berisiko tinggi takut ada ciri-ciri nifak pada ibadat kita, pada diri kita. Nabi sebut laisa salatun asqal ala munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Tidak ada solat yang sangat berat bagi orang munafik, melainkan solat isya dan juga solat subuh. Kenapa isya dan subuh? Kerana isya ni waktu zuhur asar, tempuh maghrib ni awal malam, pertukaran siang pergi ke malam awal lagi. Jadi orang mudah datang ni sebab apa? Datang zuhur orang nampak, jauh orang nampak, dia datang. Nak pula musim-musim pemilihan kan, tak ada apa lagi sembahyang subuh depan, boleh lantik dia tu nampak zuhur asar ada. Kita kena ambil kira juga, bukan sekat susah tengok isyak tengok subuh, dia ada lah. Sebab Nabi hadis sahih, tidak ada solat yang sangat berat bagi orang munafik melainkan solat isyak, solat subuh. Orang munafik ni dia susah. Isyak ni waktu yang dah naik malam tengah sikit, sepatutnya orang rehat. Jadi orang tak pun nak pergi sembahyang, tak mari. Kalau mari pun orang munafik kata malam tak apa, waktu rehat, orang pun tak nampak sangat. Waktu subuh pula, kita, cabaran bagi kita ialah tidur. Waktu tengah sedap tidur. Dan Allah sebut ciri-ciri munafik ni antara lain macam tadilah, bila mendirikan sembahyang dia yang keadaan yang sangat malah. Lepas tu kita kena mujahadah. Bila mari rasa malah, jaga subuh, jaga. Mari. Relax dulu. Awal lagi. 5 sunnah awal lagi. 5 sunnah awal lagi. Lepas tu nak bangun. Kita nak bangun lepas azan subuh. Lah kali masuk toilet apa semua, lebur. Tak giah pagi ni. Saya sebut tuan-tuan puan sekalian, jangan bermudah-mudah. Kena mujahadah. Untuk mujahadah, satu, kita kena hakis buang daripada diri kita ni adanya ciri-ciri kemunafikan. Baik, kita tengoklah kalau dosa dengan Allah 3, dosa dengan makhluk syarat tu jadi 4. Ada satu lagi, iaitulah kita kena selesai dengan makhluk. Kalau kita mengumpat mata dia, kena minta maaf. Kalau kita ambil barang dia, kita kena pulangkan balik. Kalau kita terlibat dengan dosa-dosa yang menuntut kepada kita mohon halal, kena mohon halal, kena minta maaf, kena pulangkan balik kalau kita ambil. Kalau kita tak dapat yang tu, dia tak jadi taubat nasuha. Mana boleh tuan-tuan, kita dosa dengan orang, lepas tu kita kata tak apa, Allah Maha Kaya, pergi Mekah kita berdoa depan Kaabah, doa depan Kaabah. Allah ni Maha Adil, takkan dia zalim pada hamba hak lain pula. Kita curi ayam ada serban, dia menangis siang malam cari ayam tak jumpa, hilang, tak tahu siapa ambil. Hak kita dah belasah kenyang lah. Lepas tu bila mari taubat kita kata tak apa, ayam ni pun jangan datang walaupun ayam, walaupun ayam kena selesaikan begitu. Ji, saya ni minta maaf banyak dulu, waktu muda-muda lah dulu. Haji ingat Haji, ayam Haji serban hilang dulu. Tu lah dia kata. Saya ni, dia kata, sampai depan Kaabah saya doa, dia kata, siapa yang curi ayam saya ni?
Tak keberat kita. Dia pun madu kat Tuhan tak? Ya, kita madu kat Tuhan, kita kata, ya Allah, dosa-dosa silam maafkanlah, ampunkanlah. Dosa dengan orang ni, kata ulama, Allah tak ampun, melainkan kita kena selesai dengan orang dulu. Sebab tu kena selesai dengan orang, tuan-tuan. Ya, kita ni musafir ni. Musafir. Ya, kita jangan faham musafir ni hanya naik kereta balik ke Kelantan, balik ke Penang, pergi ke Johor. Mana musafir? Hidup di dunia ni musafir. Jadi tak cerdik benar kalau kita musafir, kita buat masalah di tempat kita musafir. Singgah ni, kalau kita naik highway nak pergi Penang, kita akan tempuh Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Utara kan. Dia ada banyak RNR tu. Kita bukan nak duduk kat RNR tu, kita singgahlah sekejap solat ke toilet. Jangan buat masalah kat RNR tu. Sebab itu singgah sementara saja. Kita nak pergi mana? Penang tu, bagi sampai kat Penang tu. Ya, sebab matlamat kita nak pergi Penang. Begitulah kita hari ni mari ke dunia. Kita ni nak pergi mana sebenarnya ni? Ya, nak pergi mana kita ni? Depan kita ni semalam meninggal. Semalam meninggal. Sama uruskan jenazah, semalam orang Camang meninggal. Malam tadi. Sebelum tu meninggal. Hak ni meninggal. Kawan kita meninggal. Ada yang berusia meninggal. Yang meninggal baru ni 98 tahun meninggal. Yang meninggal hari tu sahabat kita baru 40-an lebih. Hak meninggal, saya mandikan jenazah dengan Ustaz Mat hari tu baru 2 tahun. Anak pensyarah, ya, aksiden kat Bilok, 2 tahun meninggal. Berarti apa? Berarti Allah tamatkan riwayat dia di dunia ni, dia pergi terus ke alam barzah, checkpoint berikutnya. Kita ni pun sedang menuju ke checkpoint berikutnya, tapi tak sampai lagi kita ni. Ya, kita ada masa ni. Dalam tempoh yang sangat singkat, dunia yang sementara ni, kita nak pergi ke checkpoint berikutnya. Dulu kita ada di alam arwah, alam ruh, alam arham, alam rahim, perut mak kita. Ya, kemudian kita datang ke alam dunia. Lepas pada ni kita akan pergi ke alam barzakh. Lepas pada alam barzakh, yaumul mahsyar. Hujung yaumul mahsyar tu akan ada dua, am syaqiyun wa am sa'idun. Ya, sama ada kita bahagia ataupun kita celaka. Ya Allah, tuan-tuan, ini destinasi yang ketiga ni. Arwah, arham, ya, alam ruh, alam rahim, dan yang ketiga ni alam dunia. Ini bukan destinasi terakhir. Destinasi kita lepas pada ni mana? Alam barzakh. Ya, sahabat kita sebahagian dah mendahului kita. Ya, dan itu doa yang kita baca ketika kita ziarah mereka pergi ke kuburan. Ya, assalamualaikum ahli diyar mu'minin wal mu'minat yarhamkumullah wa ana bikum insyaallah mulahikun. Kita doa kepada kita, aku insyaallah akan menyusul kamu. Ya, aku akan menyusul kamu. Ya, Nabi sebut dalam banyak hadis yang berkaitan dengan alam barzakh, penghidupan di alam barzakh. Barzakh itu satu penghidupan. Ya, satu orang mati syahid, tuan-tuan dan sekalian, dia sampai Allah sebut dalam Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati berjuang di jalan Allah, mati syahid ni, mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka mendapat rezeki nikmat di sisi Allah. Saya baca dalam beberapa hadis berkaitan dengan kehidupan di alam barzakh ni, tuan-tuan. Kubur ni ada ketika diluaskan sampai 70 kali 70 hasta. Dibuka pintu syurga, bawa wangian syurga sampai ke kubur si fulan. Ya, ni mati orang soleh. Malaikat tanya, "Rabbuka wa man nabiyyuka man hazar hudud?" Soalan yang akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Sebab itu masalah kita kalau hidup tak kenal Tuhan, hidup lawan Tuhan, macam mana mati yang tidak jawab Tuhan Allah itu Tuhan aku. Hidup supaya ada aurat kita dah, ya, hidup menungkah syariat, lawan hukum Allah. Ya, macam mana mati nanti bila mereka tanya siapa Tuhan kamu, kita nak jawab Allah Rabbi. Sebab yang nak jawab ialah amalan kita. Yang kedua, digambarkan seorang lelaki. Lalu siapa lelaki? Ya, mayat yang soleh tadi dia akan dijawab. Huwa Muhammadun abduhu wa
macam mana kamu tahu? Dia kata, aku baca kitab, aku baca kitab, aku baca kitab Allah, aku beriman dengan kitab Allah dan aku membenarkan. Malaikat kata apa? Oh, kami tahu. Itulah jawapan yang akan kamu jawab. Ya. Lalu malaikat kata, dikatakan kepada dia, luaskan kuburnya 70 kali 70 hasta. Berarti itulah kubur. Ya, berupa iman. Kemudian dibuka pintu syurga sehingga bawah-bawah syurga. Menarik lagi, disebut kepada dia ilbasu min libasil jannah. Pakaikan kepada dia pakaian daripada pakaian-pakaian syurga. Berarti di bawah setiap orang mati tu, tak soleh mati beriman mati baik ni. Ya, dia duduk di alam barzakh tu, dia dah dapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakaian syurga, bawa wangian syurga sampai dekat dia. Kubur tu jadi luas 70 kali 70 hasta. Imam Nawawi kata ada kubur ini cerahkan. Ya, dari terang kubur. Ya, di sinilah ya ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah yang kita kena belajar dan kita kena pegang. Yang ini dipanggil perkara-perkara ghaibiyah yang kita wajib beriman. Maksudkan Nabi suruh kita doa dalam sembahyang. Kan Nabi kata, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah an arba'." Amin arba'. Apabila kamu selesai baca tahiyat, kamu kena minta berlindung daripada empat. Kamu kena minta berlindung daripada empat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu, minta berlindung daripada azab neraka jahannam. Berarti neraka jahannam ada. Yang kedua, wa min azabil qabri. Ya Allah, minta berlindung daripada azab kubur. Berarti azab kubur ada. Ini mari kita bawa ajaran azab kubur tak ada. Siapa mati bahagia, tenang, semua. Ya, semua paradise akan pergi ke syurga. Ya, kita ni sama saja menuju ke alam abadi yang dekat abadi. Lepas mati tak ada lah dari tanah kita ni. Ini ada ajaran-ajaran yang sesat, yang salah, yang bersalahan, berkhilaf dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi kalau dosa dengan orang, kena selesai dengan orang. Tak selesai, tak jadi taubat nasuha. Ya, jadi kita pakat-pakat beringatlah, ya, supaya kita selesai dalam bab ni, sebab dia tak dapat tidak jaga, kena selesai hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Duribat alaihim ziltu aynama thuqifu ila bihablin minallah wa hablin minan nas. Ya, Allah sebut ditimpa kehinaan bagi mereka-mereka yang gagal mewujudkan hubungan yang baik dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah, dan hubungan yang gagal dengan manusia. Ya, jangan bermudah-mudah. Ya, kena saja minta memaafkan, ya, dan sebagainya. Kemudian Huzaifah ternampak bapa kepada Al-Yaman yang hendak dibunuh oleh orang Islam. Lalu dia berkata, "Wahai Allah, ini bapaku, dia bapaku," tetapi mereka tetap melepaskannya hingga dia terbunuh. Ya, Huzaifah bin Al-Yaman, Huzaifah Al-Yaman ni ayah dia masuk Islam awal lagi. Ya, masuk Islam awal lagi. Dan Huzaifah ni dia lahir di Mekah tapi dia duduk di Madinah. Dia tahu cerita Rasulullah ni melalui ayah dia. Ya, ayah dia balik daripada Madinah pergi Mekah. Jadi masa tu Nabi duduk kat Mekah lagi, belum hijrah. Jadi bila ayah dia balik, ayah dia cerita Rasulullah begini, ajar begini. Ayah dia Islam dah. Ya, jadi Anas daripada Huzaifah bin Yaman ni, dia adalah kelahiran Mekah. Ya, kelahiran Mekah. Tapi membesar di Madinah. Satu hari dia pergi, ikut ayah dia pergi ke Mekah kerana teringin sangat nak jumpa Rasulullah. Ya, teringin sangat nak jumpa Rasulullah. Lalu dia pergi. Bila dia pergi, sesampai dia jumpa Rasulullah, dia bagi tahu kat Rasulullah, dia kata, "Aku ni lahir Mekah tapi duduk di Madinah. Ya, aku ni muhajirin ke ansar?" Dia tanya Nabi. Ya, Nabi kata, "Kamu pilih, kamu nak jadi muhajirin ke ansar?" Dia kata, "Rasulullah, aku nak jadi ansar." Ya, jadi ansar. Berarti orang Madinah lah. Ya, orang ansar yang tolong Nabi di Madinah. Muhajirin ni yang bersama dengan Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Menariknya tuan-tuan, bila orang ni angkat ayah dia, Al-Yaman ni, dia kata, "Ni bapaku," tetapi mereka tetap melepaskannya hingga dia terbunuh. Tidak melepaskannya sehingga dia terbunuh. Jadi mereka bunuh ayah dia.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, berkata Huzaifah, harap Allah akan mengampunkan mereka. Huzaifah ni berdoa. Aisyah kata, Huzaifah berdoa, ya Allah, aku harap engkau ampunkan dosa-dosa mereka yang telah membunuh ayahku. Tu. Berkata pula Urwah, dengan kehendak Allah dari semenjak itu hingga meninggal dunia, Huzaifah dirahmati Allah kesenangan. Lepas pada itu Huzaifah mendapat kesenangan. Dan memang banyak kita baca kisah-kisah ya sahabat-sahabat yang perang ni, ya, macam juga kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tuan-tuan sekalian, ya, ni lagi dahsyat. Dia kata dalam perang ni aku tengok ada seorang tu dengan topeng kan, pakai pakaian perang, dia attack dia. Dia ke kanan, orang tu ke kanan. Dia ke kiri, orang tu ke kiri. Dia kolek orang tu attack dia. Kalau zaman kita ni macam cyber trooper lah. Ya, duk attack seorang, attack kan. Lepas tu bila attack dia pun, ya, dalam sirah menyebut Abu Ubaidah Al-Jarrah menggunakan pedang dia terus mara pergi ke depan, dia attack balik orang tu. Sehingga orang tu terbunuh. Lepas bunuh, buka topeng, ayah dia rupanya. Allahu Akbar. Lagi dahsyat tu lah. Ya, kalau ni orang lain bunuh. Ya, ni ya kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia sendiri bunuh, dia tak tahu kata tu ayah dia. Ya, ayah dia tahu itu Abu Ubaidah Al-Jarrah dan memang nak bunuh lah. Allahu Akbar. Itulah antara disebut perkara yang sangat sukar dan berat yang menjadi sejarah dalam hidup Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya. Tapi ialah tuan, kalau kita baca memang orang lain pun, ya, di kalangan mereka yang lawan Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Nabi, ya, orang lain ada Nabi lawan. Lah kali perang, ya, terpaksalah, ya, mereka bunuh ni Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi. Lah kali hak bunuh tu masuk Islam juga. Yang bunuh pak saudara Nabi hak Wahsy lah sekali masuk Islam. Islam kalah di perang Uhud di tangan Khalid Al-Walid yang menjadi panglima perang musuh masa tu. Islam kalah hari tu. Orang pertama menang. Ni kita cerita perang Uhud ni. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Berlaku kesilapan apabila Abdullah bin Jubair, ini kumpulan pemanah ni seramai 40 orang, seramai 50 orang, ya, seramai 50 orang, Nabi posisikan di Jabal Memanah, duduk di satu posisi tempat yang tinggi waktu perang mula tu. Nabi kata, apa juga berlaku, jangan turun. Kamu tengok kami menang ke kami kalah, jangan turun. Tapi apa yang berlaku ialah orang pertama menang, nampak macam menang, tentera Islam pakat ada kumpul sebagian, ada kumpul harta-harta ghanimah ni, maka timbul rasa dalam hati masa tu kita dah menang ni, hak duduk kat bukit ni pun tak tahan lagi, dia pakat turun. Ya, lalu Abdullah bin Zubair kata jangan turun, sebab dia yang diberi amanah ketua untuk memimpin. 40 orang pakat turun berderu, yang tinggal atas tu 9 orang, campur dia 10 orang saja yang kekal atas tu. Pakat mati habis, berempang dibunuh dan mati syahid oleh Khalid Al-Walid yang sedang attack daripada belakang, naik, ya, mereka menguasai Jabal Memanah itu. Tu kisah dia. Orang pertama menang, orang kedua kalah, sehingga jadi kelang kabut, tuan-tuan. Perang lepas pada itu jadi kelang kabut. Berita suara kedengaran Nabi Muhammad dah syahid, Muhammad dah mati. Nabi Muhammad mendapat luka yang parah dalam perang Uhud ni. Bibir luka, bibir gigi patah, ya, sehingga riwayat kata darah ni, ya, berlumuran di muka Nabi SAW. Ya, disebut dalam satu riwayat sampai baki-baki panah itu masih melekat di pipi Nabi, sehingga sahabat ni sangat berhati-hati nak cabut ni, ada yang gigit, ya, Zubair bin Awam gigit, dia tarik punya kuat melekat tu sampai gigi dia pula patah. Tu disebut dalam setengah riwayat. Ya, nak kata sampai begitu sekali kedengaran suara Muhammad dah mati. Lepas pada itu jadi macam mana? Ya, kita tengok. Dia kata ia dihimpunkan dengan enggan mengambil hutang darah ke atas pembunuh. Huzaifah bin Yaman tak tuntut bela pun, bahkan dia berdoa pada Allah supaya orang-orang ni nanti diampun.
bahkan mengesyorkan agar dia dibelanjakan untuk kebajikan. Orang-orang Islam mengalami satu keadaan kelang kabut dan berpecah di kalangan mereka. Ramai yang hilang pedoman dan tidak tahu ke mana hendak dihala. Bila dah jadi kelang kabut tu, tak tahu nak hala kat mana. Ya, masing-masing hilang arah. Dalam keadaan tidak menentu, tiba-tiba kedengaran suara Muhammad sudah terbunuh. Muhammad dah terbunuh. Ada suara yang kata macam tu. Ya, berita itu menambahkan kebingungan dan menjadi tidak keruan. Moral mereka merudum jatuh dan boleh dikatakan kesemuanya menjadi lemah. Setengah mereka berhenti daripada melawan, lesu sambil mencampakkan senjata. Tak bayang tengok, dah jadi down dah. Tak ada apa dah, kita habis dah. Tumbang lah. Campak senjata ni, pedang-pedang campak. Apa makna lagi? Muhammad dah mati. Dia mari, ada hak lemah macam tu. Ya, ada yang lesu sambil mencampakkan senjata mereka, ada yang terfikir untuk mencari Abdullah bin Ubay, ada yang fokus Abdullah bin Ubay, ya, presiden munafik, ya, presiden parti munafik Mekah. Ya, dia nak cari, dia fokus ialah ni mesti Abdullah bin Ubay punya kerja ni, nak cari kepala. Ada yang terfikir untuk mencari Abdullah bin Ubay, ketua munafik, untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan daripada Abu Sufyan. Ada yang pergi itu nak merayu, nak berdamai, nak kira nak minta berlindung, ya, mengaku kalah, surrender lah. Muncul Anas bin Nadar. Ni cerita Anas bin Nadar ni. Anas bin Nadar ketika melewati orang-orang yang panik ni, lalu dia dilanda ketakutan. Dia tengok, mari rasa ketakutan. Dalam riwayat kata setengah, mari rasa macam 1000 penyesalan pada dia. Kesal ni, kesal apa? Bukan kesal mari perang, kesal tengok sikap orang Islam ni, sikap sahabat-sahabat yang dah kecewa ni, yang dah campak, Frah menongging, campak, tak ada makna lah, kita berjuang apa lagi, Muhammad dah mati lah. Ya, mari rasa, Anas bin Nadar tengok, mari rasa macam kesal dengan sahabat, sikap sahabat-sahabat ni. Lalu apa kalian, dia tanya, ya, lalu kalian tunggu apa lagi, dia kata. Ya, kata mereka Rasulullah telah pun terbunuh, kalian tunggu apa lagi? Anas bin Nadar kata, jawab mereka, Rasulullah dah terbunuh, apa kalian akan buat selepas kematian Muhammad? Selepas dia dah mati, kita nak buat apa? Macam dia bebel lah, dia bising. Ya, dia kata apa? Ayuh kita juga mati demi Rasulullah yang mati untuk itu. Jom, kalau dah Rasulullah mati, ya, apa makna lagi kita hidup? Baik kita berjuang mati sama dengan Rasulullah. Tu semangat juang yang ada kepada Anas bin Nadar. Ya, berjuang bukan kerana pemimpin. Ni contoh ni. Ni contoh. Berjuang ni jangan kerana benda, jangan kerana pemimpin. Ni Anas bin Nadar berjuang bukan kerana Muhammad dah mati. Apa makna lagi kita hidup? Dah. Muhammad dah mati, dia yang motivate ahli-ahli orang Islam, sahabat-sahabat yang lain. Kalau Muhammad dah mati, apa makna lagi kita hidup? Ya. Dalam riwayat lain ditanya Sayyidina Umar, ya Umar, apakah benar Rasulullah dah wafat? Rasulullah dah mati? Umar kata, setakat berita yang dapat ni, mati. Kalau Rasulullah dah mati, apa makna lagi kita hidup? Dia pun masa tu tuan-tuan, dia tarik pedang dia terus mara menuju ke kaki Uhud. Ya, sehingga dalam riwayat kata dia sempat bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az sebut, Anas bin Nadar sebut, aku terhidu bauan wangian syurga di kaki Uhud, kata Anas bin Nadar. Dia pun pergi terus marah, sehinggalah bila perang dah reda habis tuan sekalian, ya, ternyata dia syahid di sisi Allah dan jasadnya lebih daripada 80 tikaman kelah dicincang sampai tak boleh nak dikenal pasti siapa ni. Sehinggalah yang buat pengecaman itu ialah saudara kandung dia, adik perempuan dia. Ya, mari tengok, itu pun kenal melalui jari dia. Ya, maknanya jari itu mungkin ada tanda. Jadi adik dia tengok, soh, dia kata ini abangku. Ya, ini saudara kandung, iaitulah Anas bin Nadar. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni, surah Al-Ahzab ayat yang ke-23. Minal mu'minina rijalun sadaqu, di antara orang yang beriman ada yang membenarkan janji mereka kepada Allah. Ya, faminhum man qada nahbah, sebahagian mereka telah gugur syahid, mati awal lagi. Ya, sama ada perang Badar mati dah, perang Uhud awal-awal mati dah.
Ya, wa minhum may yantazir. Allah Taala gambarkan sebahagian mereka sedang menunggu-nunggu giliran untuk mati syahid. Wa ma badalu tabdila, mereka tak tukar janji mereka dengan barang lain. Mereka tak tukar. Jadi mereka terus pergi. Anas bin Nadhr baru terus pergi, menyebabkan sahabat-sahabat lain sahut, dan mereka terus berjuang selepas daripada itu, ya, tanpa rasa lemah lagi. Kemudian apa berlaku? Ya, ayat kita juga berkata lagi, ya Allah, aku bersumpah apa yang dilakukan kaum musyrik. Lalu dia marah lagi sehingga bertemu Sa'ad bin Mu'az yang bertanyakan, "Kemana? Kamu nak pergi mana ni?" Sa'ad bin Mu'az dan tanya dia, "Nak pergi mana ni?" Apa ni, Anas, ya, Anas bin Nadhr ataupun Abu Umayyah ni gelaran dia. Jawab Anas, "Di syurga." Riwayat kata, "Aku terhidu bau syurga." Harunya bau syurga, dia kata. Ya. "Aku terhidunya di Uhud." Lalu dia meneruskan perjalanan menentang hinggalah dia terbunuh. Tiada siapa dapat mengenali mayatnya, malah saudara perempuannya sendiri. Kerana dia cincang dan ditikam pedang, panah dan tombak melebihi 80 liang. Ya, di badannya. Cuma pada hujung jarinya dapat dikenal pasti saudaranya itu selepas berlakunya selesai pertempuran. Sabit bin Dahdah menyeru orang-orangnya berbunyi, "Wahai rakan setia orang Ansar, selama-lamanya." Dan dia tidak mati. Ayo teruskan berlawan, pertahankan agama kamu. Allah akan membantu kamu dan akan menang. Kamu akan menang. Sekumpulan orang Ansar menyertai dan bersedia untuk menyerang pasukan berkuda Khalid. Dia terus berjuang bersama rakan-rakannya hingga terbunuh. Seorang muhajirin melewati Al-Ansar itu yang badannya berlumuran darah. "Wahai kawan, tidakkah engkau dengar Muhammad sudah terbunuh?" Ni ungkapan-ungkapan yang bukan kata Anas bin Nadhr seorang. Ada lagi beberapa orang yang fikir benda yang sama. Kalau Muhammad dah mati, Nabi kita dah meninggal, apa makna lagi kita hidup? Ya, mereka terus berjuang. Bermakna sudah lengkap menyampaikan risalah. Nabi wafat, berarti dia kata Nabi dah lengkap menyampaikan risalah. Tetapi kita terus berjuang membela agama kalian. Dengan keberanian dan dorongan orang-orang Islam secara pulih semangat serta kembali sedar dan menolak idea untuk mengaku kalah atau menghubungi si munafik Abdullah bin Ubay, mereka bangun mengangkat senjata semula untuk berjuang dan membuat cubaan untuk pulang ke markas, terutamanya selepas mendengar berita kematian Nabi Muhammad adalah palsu. Lepas pada itu, ya, elok-eloklah mereka jumpa Nabi, walaupun itu yang mereka tahulah bahawa Nabi mendapat luka yang parah dalam perang Uhud, jatuh dalam lubang. Ya, sahabat-sahabat yang ada di keliling senyap masa itu, ya, mereka cuba benteng Nabi SAW supaya nak selamatkan nyawa Nabi. Tapi musuh main dah, ya, Muhammad dah wafat. Kegembiraan itu mendorong mereka, bahkan membantu mereka menembusi sekatan tentera musuh. Dengan dayanya seterusnya menggerakkan sepenuhnya kekuatan pasukan mereka ke kubu pertahanan yang kebal untuk memulakan pertarungan yang tidak kenal belas kasihan lagi sengit terhadap musuh kafir. Kumpulan Islam ketiga ialah mereka yang menyerah sepenuh hati kepada Nabi SAW. Mengetuai kumpulan ini ialah para sahabat yang mulia Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu yang lain, yang segera bertindak melindungi Nabi dalam kesaksian yang pernah berbelah bagi. Ya. Sementara kumpulan Islam ini menerima pukulan dahsyat oleh orang kafir dan berbantahan, bermati-matian, bertarungan juga berlaku di sekeliling Rasulullah SAW yang berada di sampingnya 9 orang. Kita telah pun menyebut bahawa apabila musuh kafir mula mengepung mereka, 9 orang di keliling Rasulullah SAW, dan sebaik sahaja bagi dia menyeru orang Islam, "Ayuh, aku pesuruh Allah." Dan apabila orang kafir terdengar soal itu, maka segera mereka mengenali Rasulullah. Tadi cerita kata Nabi mati apa semua, keadaan jadi tenang, jadi ada yang frah, yang dah putus asa, putus semangat. Tapi rupanya Nabi dibentengi oleh sahabat-sahabat yang kanan-kanan ni. Ya, dan lepas itu bila suara Nabi kedengaran balik, bahawa sahabat-sahabat tu jadi semangat balik, sebab rupanya Nabi tak wafat lagi. Baginda, okey, lepas tu dia kata apa? Suara itu maka segera mengenali baginda, lalu mereka berpatah balik dan menyerang. Ya, baginda dengan sepenuh kekuatan yang ada pada mereka sebelum para sahabat peluru datang membantu. Suara Nabi itu musuh pun dengar. Ya, bila musuh dengar, musuh kata, tak mati lagi. Gitulah. Jadi mereka
Ya, attack balik. Bila mereka attack balik, tentera Islam pun lawan balik. Attack kembalilah. Satu pergerakan ganas meletup di antara 9 orang Islam dan kafir, serta terserlah ketika itu rasa kesayangan, korban diri, keberanian, kepewiraan yang tidak ada tokok banding. Muslim yang memetik perawi Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersama 7 orang Ansar dan 2 orang Muhajirin terperangkap dalam serangan musuh kafir itu. Bersabda Rasulullah SAW, siapa yang dapat menolak semula orang-orang kafir itu, maka tempatnya adalah di syurga. Oh, ya, Nabi sebut macam tu. Yang ada bersama Nabi masa itu 9 orang. Ya, 7 Ansar, 2 Muhajirin. Atau dia akan menjadi sahabatku di syurga. Salah seorang Ansar tampil ke depan dan melawan musuh kafir kerana mempertahankan Rasulullah sehingga dia terbunuh. Kemudian mereka berpaling kepada baginda dan menyerangnya. Begitulah dilakukan berkali-kali sehingga ketujuh Ansar terbunuh. Tujuh lepas itu terbunuh. Kemudian bersabda Rasulullah SAW kepada 2 orang sahabat Quraisynya, ketika kita tidak berlaku adil kepada sahabat-sahabat kita, orang ketujuh Al-Ansar ialah Amarah bin Yazid bin As-Saqam terus melawan sehingga lukanya dan tidak lagi memberi kesan, tetapi akhirnya dia tersungkur mati juga. Ya, tuh. Ya, jadi berakhirlah ya cerita yang kata Nabi wafat. Ya, bila musuh pun bila dengar Muhammad wafat ni, tak buat cerita Muhammad mati kan? Tapi dengar balik suara Nabi Muhammad. Jadi pengajaran yang besar yang kita kena ambil dalam peristiwa ni, kisah bab ni lah. Pertama, kita kena mencontoh Anas Nadar yang berjuang yang mari penyesalan bila dia tak dapat menyertai perang Badar. Yang saya nak relatekan dengan dosa-dosa yang pernah kita buat. Bila kita bertaubat, kita kena mari keazaman kuat untuk menghayati ajaran Islam, untuk berazam sungguh-sungguh menjadi orang yang hebat seperti Anas bin Nadar. Ya, sampai bermonolog dengan diri sendiri, apalah sekarang baru aku sedar, kenapalah dulu aku tak sedar, kenapalah dulu aku menedakkan aurat, kenapa dulu aku tak sembahyang, kenapa kita bermonolog dengan diri kita. Begitulah Anas bin Nadar, kenapalah dulu aku tak pergi perang Badar, Allah menyesalnya aku. Ya, dan dia buktikan, ya, lepas pada tahun perang dia bukti bahawa dia akan sanggup berhadapan dengan segala kemungkinan sehingga janjinya dikotakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gugur syahid. Dan jangan juga berjuang kerana individu-individu tertentu, untuk pemimpin tertentu jangan. Sebab pemimpin ini sifatnya datang dan pergi. Ya, prinsip perjuangan yang kekal abadi ni. Ya, benda yang fundamental, benda yang prinsip. Jadi biarlah kita ni duduk di atas prinsip. Ya, sebab ni contoh-contoh sirah yang ada ni untuk kita teladani, kita ambil pengajaran bersama. Ya, yang kedua, perkara yang berkait dengan Anas bin Malik ni, ya, dia membesar, ya, dan lama dengan Nabi. Dalam usia muda lagi, mak dia serah Anas bin Malik ni kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, kamu doakan ke anak aku ni. Nabi doa kepada Anas bin Malik dengan 3 perkara. Ya, Allahumma akthir malahu wa barik, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya, Nabi doa kepada Anas bin Malik, ya Allah, banyakkanlah harta benda Anas bin Malik, banyakkanlah anak bina Anas bin Malik, dan berkatilah hidup dia. Dan Anas bin Malik ni hidup dengan berkat doa Nabi, hartanya banyak, anak dia ramai sehingga disebut sempat mencecah 100 orang anak dia. Kemudian hidupnya penuh dengan keberkatan. Jadi kita ni pun kena dapat doa daripada orang soleh, orang baik ni. Ya, doa kawan-kawan kita ni, kadang-kadang kita ni dengan doa orang lain yang kita masih lagi, ya, kita senantiasa selamat, dilindungi, ya, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekadar tu dulu malam ni, insya-Allah nanti kita akan sambung pada tajuk berikutnya, iaitu saat paling genting dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok nanti, ya, kisah-kisah yang menarik yang terkait dengan sahabat-sahabat yang ada di keliling kelalang Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ni menjadi panduan yang baik untuk saya dan semua kita. Ya, dan sebagai tanda kita sayang pada Nabi dan cinta, kita belajarlah sirah Nabi dan kita berusaha untuk mencontohi apa yang Nabi kita pesan sebut pada kita.
Jazakumullah khairan katsira. Yang kedua, macam biasalah, belakang tu ada tabung ya untuk siapkan naik taraf prasarana ya infra yang di Abra yang sedang rancak sekarang tengah buat. Jadi saya alu-alukan sumbangan tuan-tuan sekalian. Ya, suka saya ulang bahawa apa yang kita miliki kita carum ke saham akhirat kita, bukan untuk orang lain. Ya, supaya nanti bila kita dijemput pulang, kita jumpa balik dengan infak sedekah yang kita bagi. Mudah-mudahan ya, dan yang dah tuan-tuan bagi mudah-mudahan menjadi saham yang baik, yang akan bagi pun akan menjadi saham yang baik insya-Allah ya, untuk kita bersama. Yang kedua, kerusi meja sekolah rendah. Tahun depan ni kita akan ada pelajar 83 orang, 84 orang. Ya, kita nak kena selesaikan sebelum tahun depan, masih ada lagi kosong. Ya, dalam jumlah yang agak besar. Jadi saya masih war-warkan untuk beli dan wakaf. Ya, insya kita ni untuk diri kita ataupun siapa-siapa lah, untuk ayah, mak ke, sama ada yang masih ada ataupun telah pergi, mudah-mudahan menjadi jariah wakaf ya, pahala pada dia. Ya, penting. Kenapa? Kerana inilah sementara ya, pentas sementara di dunia ni, kita kena berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah ya taqwa. Jadi sekali itulah insya-Allah nanti kita akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'azabi jahannam wa min 'azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma 'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.